Mohon perhatian. Untuk makluman para hadirin, program kita pada hari ini akan direkodkan. Oleh itu, diminta semua para hadirin untuk membuka kamera masing-masing sepanjang program berlangsung. Bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, para hadirin diminta untuk memastikan mikrofon anda berada dalam pengatur cahaya senyap sepanjang program ini berlangsung. Link kehadiran akan diberikan 30 minit sebelum program berakhir. Yang berbahagia, Encik Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah, ikon projek Rebun Kuning. Yang berusaha Encik Hairino bin Khalid, Ketua Unit Operasi dan Program Pemadam Kebangsaan. Yang berusaha Puan Nurin bin Jaafar, Penasihat Kelab Pemadam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Saudara Muhammad Aiman bin Isa, selaku Yang di-Pertua Kelab Pemadam UPSI, serta selaku Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Orang Asli, serta selaku pengarah program Pemadam Siri Kedua, Hijrah Itu Indah. Yang berusaha Saudara Iskandar Zulkarnain bin Kamal Bashar, selaku Yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Yang berusaha Ahli Jawatan Kuasa Program. Seterusnya, yang diraikan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran anda ke program Bicara Pemadam Siri Kedua. Hijrah Itu Indah. Bunga melati tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program Bicara Pemadam Siri Kedua, Hijrah Itu Indah pada petang ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program Bicara Pemadam Siri Kedua ini merupakan salah satu aktiviti yang dianjurkan oleh Kelab Pemadam Universiti Pendidikan Sultan Idris yang bertujuan memberi kesedaran kepada kalangan masyarakat tidak terjerumus ke lembah penagihan dadah. Di samping itu juga, sesi dialog ini bakal memperlihatkan realiti sebenar dan luahan perjalanan kehidupan daripada seorang bekas pelajar Henry Geni. Saya mewakili pihak penganjur merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada hadirin kerana telah sudi meluangkan masa pada petang ini. Majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Kandung Suluh Budiman. Hadirin diminta untuk memastikan mikrofon anda dalam pengatur cahaya senyap bagi menghormati nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Kandung Suluh Budiman.
Gandong suruh beriman di malam gelap, dengan bunyi merdeka, pancaran marat wajah. Ibu kandung suruh beriman, pujaan kami yang berjaga pada masyarakat. Hidup gagah berani, ibu kandung suruh beriman, berapa sumpah sunan final suci, selagi hayati kandung dan kami tetap berbakti, selagi hayati kandung dan kami tetap berbakti. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Letak buluh kajang 10, laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Saudara Iskandar Zulkarnain bin Kamal Bashar untuk memimpin pembacaan doa. Dengan limpah takzimnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit maupun yang melimpah ruah kepada kami. Ya Arhaman Rahimin, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis bicara pemadam siri 2 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Bersempena dengan majlis bicara pemadam pada hari ini, kami memohon taufik dan inayah-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Jadikanlah program ini sebagai titian bagi kami bagi mencapai kesatuan hati, mengeratkan ukhuwah, seterusnya memajukan bangsa, agama dan negara. Rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendebani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Iskandar di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini telah tiba bagi agenda utama yang dinanti-nantikan. Saya, selaku pengacara majlis, akan menyerahkan majlis kepada moderator kita, Saudara Ahmad Zafwan bin Ali bersama penceramah jemputan kita, Encik Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah. Dengan ini, majlis mempersilakan. Cubaan suara, 1, 2, 3, boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada dengan kehadiran Encik Hairi Nur Khalid yang merupakan Ketua Unit Operasi Program Pemadam Kebangsaan.
Seterusnya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Puan Nurin binti Jaafar, merupakan penasihat Kelab Pemadam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih juga kepada saudara Aiman yang merupakan yang dipertua untuk Kelab Pemadam UPSI dan juga YDP untuk mahasiswa anak orang asli UPSI juga. Dan dan juga terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iskandar Zulkarnain yang merupakan YDP untuk Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih juga kepada hadirin hadirat yang sudi untuk hadir pada petang ini dan juga rakan-rakan di Facebook Live. Terima kasih, jangan lupa like, jangan lupa share kepada rakan-rakan yang lain kerana saya rasa ini satu perkongsian sangat baiklah untuk petang ini. Sebab kita ada seorang panel yang cukup hebat, yang cukup orang kata bebas dikenali jugalah. Sebab sudah banyak kali sudah dijemput di stesen-stesen TV, di radio-radio dan juga beliau juga merupakan seorang yang sangat aktif di media-media sosial seperti YouTube dan juga TikTok. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan ahli panel kita pada petang ini, saudara Izzat Daniel. Assalamualaikum saudara Izzat, sihat? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat, terima kasih. Alright. Jadi sedikit latar belakang kepada saudara Izzat. Beliau merupakan seorang bekas pelajar daripada Sekolah Hendra Geni Teluk Mas Melaka. Dan kebetulan saya pun orang Melaka. Teluk Mas tu jauh sikit lah daripada rumah saya. Dan beliau juga adalah penerima anugerah pelajar cemerlang Hendra Geni pada tahun 2019. Berusia 22 tahun, masih muda lagi. Dan beliau telah bersekolah di Sekolah Hendra Geni selama 3 tahun dan beliau telah mendapat 5A dalam SPM dan sekarang beliau merupakan pelajar dalam bidang diploma pengurusan penerbangan. Beliau juga seorang penulis dan juga seorang penceramah dan beliau sangat aktif dengan aktiviti sosial dan juga pembangunan sosial kepada masyarakat lah. Jadi terima kasih kepada saudara Izzat kerana sudi untuk hadir kepada forum kita pada petang ini. Okay, saudara Izzat ada apa-apa nak cakap dulu ke kepada penonton? Okey, tak ada apa-apa. Tunggu nanti next soalan. Okey. Forum petang ini bertajukkan kepada hijrah itu indah. Jadi bila kita bercerita tentang hijrah, semestinya kita bercerita tentang perubahan daripada yang dahulu kepada yang pada masa kini. Jadi forum pada petang ini akan berkisahkan kepada pengalaman hidup saudara Izzat lah dan juga beberapa orang kata aktiviti yang dilakukan saudara Izzat. Dan saya kira forum pada petang ini awalnya akan berkisahkan tentang pengalaman-pengalaman saudara di Sekolah Hendra Geni dan akan ada soalan-soalan berkaitan dengan projek Ribbon Kuning yang banyak dilakukan oleh saudara Izzat. Saya tengok video projek Ribbon Kuning ni semalam sampai pukul 4 pagi. Semata-mata untuk mendalami kisah-kisah mereka. Dan untuk penonton, saya rasa mungkin kalian banyak soalan yang ingin ditanyakan kepada saudara Izzat. Anda boleh letakkan sahaja di chat box di komen di Facebook. Nanti akan ada AJK saya akan ambil soalan anda dan saya akan tanyakan nanti ketika forum. Jadi tak apa melengahkan masa lagi, saya rasa semua orang dah bosan dengan saya bercakap. Saya terus soalan pertama kepada saudara Izzat. Mungkin saudara Izzat boleh kongsikan kepada kita semua bagaimana sebenarnya kehidupan sebagai seorang pelajar, bekas pelajar seorang Hendra Geni lah. Bagaimana rutin harian di sana, bagaimana suasana kehidupan di sana. Mungkin saudara Izzat boleh kongsikan kepada semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Okey, seperti yang anda tahu, di mana dengar je Sekolah Hendra Geni ni adalah sekolah budak-budak nakal. Dan apabila tempatnya budak nakal, mestilah banyak masalah yang ada di dalam sekolah tu. Dan saya duduk dalam tu, saya banyak timba pengalaman. Okey, tempat budak nakal ni dia bukan seperti asrama-asrama biasa. Kalau kita tengok dia asrama-asrama luar, dia ada katil, ada tilam semua. Tapi bila di Hendra Geni, kami hanya beralaskan blanket. Kami tidur atas lantai, lepas tu beralaskan blanket. Bantal terhad, tilam terhad. Tilam ada tapi tak banyak untuk menampung jumlah penghuni yang sampai ke
tahun lepas 1000 lebih, sekarang alhamdulillah 970 orang penghuni. Mungkin disebabkan COVID. Mungkin disebabkan COVID tak ramai yang dihantar ke negeri. Jadi bila mana saya masuk sana, saya dah fikir dah sekolah ni memang orang kata wah budak-budak jahat lah. Itu saya punya persepsi budak-budak jahat yang ditempatkan. Bila sampai kat sana, saya ingat saya boleh jalan berlenggang tau. Jalan macam alah buat salah, tapi buat salah pasti ada hukuman dia. Sampai je sana saya disambut dengan satu tamparan. Satu tamparan oleh yang jaga dekat depan pintu tu. Okey. Tamparan tu apa yang digunakan di sekolah yang negeri ni bukanlah sifat untuk mendera tau. Tapi dia untuk mendidik. Okey, kalau contoh ada orang yang tak suka dengan cara menggunakan kekerasan, budak-budak nakal ni, mak ayah dia orang cakap pun dia orang takkan dengar, apatah lagi orang lain. So untuk bagi dia orang dengar, untuk bagi dia orang sedar dengan cara menggunakan kekerasan. Saya amat sokong dengan perkara yang digunakan di sekolah negeri. Saya amat menyokong sebab inilah cara yang digunakan sampailah saya boleh jadi manusia hari ni. Ramai juga yang bukan saya saja, ramai juga yang bekas sekolah negeri, ramai jadi manusia hari ni. Tapi mereka tak berani nak tunjukkan diri sebab apa? Takut dengan persepsi masyarakat, takut dengan, sedangkan Israel pun boleh koyak. Okey, baru-baru ni referee antara Malaysia dengan Malaysia dengan Vietnam. Ref tu pun koyak. Ni kan lagi rakyat Malaysia sendiri. Itu yang dia orang takut nak tonjolkan diri sebenarnya. Jadi saya sampai kat negeri tu, rutin harian dia tu berbeza tau. Sebelum ni saya hidup tanpa peraturan. Saya ni 7 buah sekolah saya pernah dihantar, ayah saya hantar 7 buah sekolah, tapi saya selalu dibuang. Dalam kawasan saya ni sampailah saya berpindah ke Terengganu, saya masih lagi dibuang. Disebabkan masalah-masalah disiplin, tak nak belajar semua, saya selalu dibuang. Jadi bila di Handegeni ni ada banyak pilihan. Di Handegeni ada kemahiran. Contohnya kipalan ataupun wet skill. Kalau sukan ada tinju dan muatai. Pancaragam ada basker dan bermain alat muzik, alat pancaragam tu. Lepas tu Jaim. Jaim ni untuk orang yang ambil UPKK, peperiksaan UPKK. Lepas tu SPM. SPM ni unit akademik. Jadi mula-mula saya sampai, saya diasingkan. Penghuni baru yang baru je masuk, dia akan diasingkan selama 7 hari. Dia tak akan bercampur dengan budak-budak senior. Dia akan diasingkan selama 7 hari bagi sesi untuk hafal hafal peraturan, hafal lagu sekolah. 7 hari saya diasingkan bersama 3 orang. Saya masuk, saya buat kes 3 orang. Tapi 2 orang ni dibebaskan kerana dapat jaminan bond. Dan saya ni sebagai mastermind. Mastermind ni saya ni tak boleh dibebaskan. Jadi saya perlu dihantar ke sekolah negeri ni. Jadi bila sampai dekat sana, saya ada kawan lagi ni. Saya tak pernah kenal tapi orang panggil dekat sana sekapal ataupun satu batch. Saya dengan budak Selangor tu, budak Selangor dan KL. Jadi saya 3 orang duduk dalam satu sel. Dulu sel sekarang dah dipecahkan jadi dorm. Jadi bila dah cukup 7 hari, penghuni baru ni akan dipindahkan ke blok Kasturi. Blok Kasturi ni blok penerimaan penghuni baru, PPB. Betul, PPB. Lepas tu selama 6 bulan saya duduk di blok Kasturi tu. Blok Kasturi ni tak mencabar lagi sebab tak jumpa senior-senior yang dah lama duduk kat sana. Sebab di blok Kasturi ni yang kira dah masuk tak melebihi daripada 6 bulan lagi. Dah lebih daripada 6 bulan baru dia orang dipindahkan. So yang baru masuk dalam 6 bulan dia baru masuk, dia duduk dekat Kasturi tu. Dekat kat sini saya belajar banyak benda. Saya belajar sedar, saya belajar erti penyesalan, saya belajar erti hargai keluarga. Sebab dia macam gini tau, kalau kita duduk tepi laut, kita banyak berfikir tentang contohnya broken lah, putus cinta dengan makwa lah, pakwa, kita selalu duduk tepi laut nak release tension kan. Begitu juga dekat sekolah negeri ni. Dekat sekolah negeri ni tepi laut. Di tepi laut saya selalu duduk dekat orang panggil jerijak. Dekat sana dia jerijak tau. Nak masuk tangan tak lepas sangat, yang ni je lepas sampai ni. Jadi saya duduk termenung, kenapa saya buat benda-benda macam ni? Saya terfikir kenapa saya hancurkan harapan keluarga. Sebab saya ni dalam keluarga angkat saya seorang je anak lelaki. Saya seorang je anak, senang cerita.
Yang lain keluarga adik-beradik saya tak ada dalam keluarga angkat. Tapi dalam keluarga kandung saya yang sulung. Saya ada 2 adik-beradik, 3 adik-beradik lelaki tapi seorang ni masih tak jumpa lagi. Saya dah jumpa 3 orang. Sebabnya saya lahir umur 5 bulan saya diserahkan kepada keluarga angkat. Okey, kita bukan nak cerita yang tu. Kita nak cerita pasal yang gini. Okey, bila dia hand gini, penghuni baru ni biasanya dia akan menangis dulu. Menangis, menyesal, menangis rindu kat keluarga. Saya pun rasa macam tu. Saya dah rasa macam, ya Allah sedihnya duduk kat hand gini sebab kita terikat dengan peraturan. Peraturan kat sana pula ketat. Kalau kat sekolah biasa ada juga peraturan. Tapi dekat hand gini kalau kita langgar peraturan, kalau kat sekolah-sekolah biasa memang tak mampu nak sebat. Kalau guru tu sebat pelajar tu, mungkin pelajar tu pula akan sebat guru tu. Tapi di hand gini kita tak mampu nak lawan warden tu. Kita tak mampu nak lawan warden. Warden akan, kalau kita melawan, contoh kalau kat hand gini panggil mantul. Kalau kita mantul, kita akan lagi sakit. Sebab di hand gini ada UKP dan warden. UKP ni yang baju celoreng tu. Yang baju macam susu, yang baju macam ala-ala tentera tu. Lepas tu warden ni baju macam sama nak sama dengan polis. Jadi yang paling kami takut adalah UKP yang beri merah. Yang ni dikategorikan memang kalau pukul orang memang tak payung kata. Tak payung ni kalau pukul orang memang tak pandang muka, tak pernah ada sifat kesian. UKP ni. UKP ni paling kami takut. Jadi rutin harian dia berbeza dengan saya dekat luar dulu. Okey, kami perlu bangun sebelum subuh. Sebelum subuh untuk standby berzikir dulu sebelum sembayang. Lepas subuh tu kami di blok kasturi. Okey, di blok kasturi. Lepas subuh tu kami dah tak boleh tidur. Kami kena perlu berbaris. Kalau dekat sekolah-sekolah luar orang panggil rokol. Kami fall in. Fall in ni duduk bersila, kepala tunduk. Ni kalau dalam dorm. Okey, dapat dengar suara saya tak? Dapat. Saya ingat saya lag tadi sebab kat sini hujan. Okey, baik. Okey, fall in ni duduk bersila, kepala tunduk. Dia dalam dorm bersila tapi di luar dorm kami mencangkung. Bayangkan kami pernah mencangkung sejam lebih. Kaki memang cramp. Tu rokol dekat sana. Memang sakit sangat. Jadi bila dia ni makan tak seperti makanan-makanan dekat luar. Ada rasa, dapat makanan yang sedap-sedap. Dekat sekolah ni tempe, tengah hari kita orang makan ikan jacket. Pagi kami akan makan roti saja. Boleh kenyang tak sampai ke tengah hari roti ni? Memang tak kenyang. Jadi tengah hari tu kami makan ikan jacket. Ikan jacket petang tu lah baru dapat rasa sedap sikit ayam. Tapi kuranglah rasa dengan mak masak dekat rumah ni. Jadi bila dah cukup 6 bulan saya dah berkawat, dah belajar dekat kasturi ni belajar berkawat dan tentang disiplin, belajar bab-bab agama. Lepas tu dah cukup 6 bulan boleh pergi ke minat masing-masing. Contohnya saya minat pancaragam. Saya pergi ke pancaragam di blok dulu, blok Lekir. Sekarang dah jadi blok Tun Perak. Dah tukar nama. Blok Lekir. Saya pergi ke pancaragam. Dekat pancaragam ni lah ekstrim. Dekat pancaragam ni saya ada jumpa senior-senior. Bila senior-senior ni dia bawa tradisi membuli. Okay, kalau dekat sekolah luar, asrama-asrama luar, buli ni ada tapi tak ekstrim. Saya pernah duduk asrama. Buli dia tak sama dengan sekolah yang gini. Buli dia ni bukan bermain dengan mental saja, malah bermain dengan fizikal sekali tau. Dengan fizikal. Okay. Di sekolah yang gini, kalau nak keluar setiap pagi, kalau nak keluar pergi rokol di perhimpunan, di sekolah yang gini tak ada perhimpunan besar-besaran tau. Perhimpunan dalam satu blok, blok tu je perhimpunan. Setiap pagi mereka akan di-checking badan. Okay, kita orang ni akan di-checking badan. Buka baju, takut ada lebam-lebam. Tapi di sekolah negeri ni, penghuni dia bijak. Bila dah ada lebam, dia orang baring atas simen. Bila dah bully, dia dah tengok junior tu lebam-lebam. Kau pergi baring atas simen. Dulu saya biasa kena. Saya yang paling teruk dikategorikan sampai tidur atas simen. Tidur tu dalam air. Dekat sana mozaik, tanah tu mozaik.
mozaik dan ada air. Saya baring kat atas tu nak hilangkan lebam di badan saya ni. Dekat sana dia orang main tempat ni, tempat badan-badan yang tempat membuat kita maut tau. Contohnya di Kongkong. Di Kongkong ni saya mula-mula dekat luar, saya fikir bila kena tumbuk dekat Kongkong ni, sebab saya dulu ada belajar silat. Orang kata buah maut ni di Kongkong. Tapi bila dia ni tak maut pula, saya betul-betul minta lah mati, minta lah saya mati. Sebab saya dah tak tahan kena bully waktu tu. Saya dah tak tahan. Selama 6 bulan dekat sana, selepas pada 6 bulan tu, 2017. Selama 7 bulan tak silap saya. 7 bulan tu saya dibuli. Dibuli dengan teruk sampai badan-badan lebam. Tapi saya tak, saya bagi tahu warden. Saya bagi tahu warden, penghuni yang membuli tu pergi, orang kata pergi asingan, saya dekat blok kena bully balik dengan kawan-kawan senior tu. Jadi kalau kita bagi tahu lagi, macam tak ada guna sebab dia ada kawan-kawan. Jadi tapi bully dia orang ni bukanlah bully untuk mendera tau. Tapi bully dia orang ni supaya kita nak dengar cakap dia orang, supaya kita ni tak lajak. Tak lajak ni macam mana? Tak lebih daripada dia orang tau. Tak pijak kepala lah, senang cerita, tak pijak kepala dia orang. Jadi tu cara nak bagi kita orang ni dengar. Saya sangat sokong bully ni, tapi bully janganlah sampai ekstrim tau, sampai tunggu Kongkong tu. Saya dah tak tahan sebenarnya dulu. Tapi saya sabar selama 3 tahun saya kat sekolah negeri ni. Okey, lepas tu saya berpindah ke unit akademik sebab saya duduk dekat duduk dekat Pancaragam tu. Saya fikir saya nak balik, saya nak berjaya. Saya nak balik nak bawa SPM. Saya nak balik nak minta nak belajar. Jadi saya berpindah ke unit akademik. Dekat unit akademik ni saya ingat saya dah 2 tahun duduk kat sana, saya dah senang. Saya dah 2 tahun duduk kat sana, saya dah senang. Tapi rupa-rupanya bila pindah ke unit akademik ni, saya ambil 3 tempat. 3 tempat ni dilayan seperti junior-junior balik. Saya kena sabar. Sebab apa kena sabar-sabar? Tapi bila naik tingkatan 5, dia disebabkan saya dulu selalu kena bully, disebabkan saya dulu duduk dengan senior-senior, naik tingkatan 5 saya ditugaskan untuk menjaga junior. Saya dikira in charge ataupun checker. Saya jaga junior. Saya buat junior tu sayang dekat saya. Saya bully dia orang, tapi lepas bully dia orang tu saya ambil hati dia. Saya bully tak bully kasar-kasar, saya bully dia bila dia ada salah. Contohnya bising saya akan bully dia orang panjat jejak lah selama sejam, duduk atas jejak, duduk macam burung, duduk dia mencangkung atas jejak tu. Okey, pernah tengok pintu penjara, pintu besi penjara tu? Itu dipanggil jejak, derjak. Jadi dia orang panjat selama sejam, ada yang berpeluh sampai ada yang terjatuh. Tapi saya bully tak sampai tahap menggunakan tangan. Saya dan kawan saya ni, kawan sahabat baik saya ni, Norman. Sekarang dia dah bekerja di kilang. Saya yang ditugaskan, 2 orang ni ditugaskan untuk menjaga 60 orang penghuni. Tidur dengan dia orang. Jadi apa-apa masalah, contohnya junior bergaduh, saya dengan Norman tu akan kena dulu. Saya dengan Norman akan ambil hukuman dengan warden tu dulu. Contohnya bila dia orang bergaduh, saya akan kena sebat tapak kaki menggunakan pipe PVC. Pipe PVC warna hitam tu akan sebat di tapak kaki. Sebat dalam, saya paling banyak 40. Tapi kalau budak-budak punya masalah, saya kena 10 kali. 10 kali tu bagi kita memang tak sakit kan. Sebab tapi dia macam gini tau, kalau dia sebab lepas tu dia relax sekejap, yang tu yang sakit. Kalau dia laju-laju tam tu tak sakit. Bila lepas tu dia bersembang dengan kita, yang tu yang pedih sebenarnya. Yang tu yang pedih. Jadi bila saya dah kena, saya mesti nak bagi hukuman kepada minta maaf. Saya mesti nak bagi hukuman kepada junior-junior ni. Jadi bila dah saya dah kena, saya tak pukul-pukul lah. Bila salah yang melibatkan semua, saya biasa buat komando rest. Komando rest ni biasa kita tengok dalam askar. Saya buat denda dia orang dekat sejam juga. Saya tidak, warden-warden tak marah saya sebab saya jaga junior tu. Jadi lepas saya buat tu, saya kena pandai ambil aktif lah. Apa yang dia orang nak, kita buat lah. Contohnya dia orang nak main bola dalam dom. Nak main bola dalam dom ni kenangan paling manis bagi saya. Dia orang nak main bola dalam dom. Saya minta kebenaran dengan warden. Kita orang main bola dalam dom bukan menggunakan bola di luar ni. Tak guna bola di luar ni.
Kita orang balut kertas, kita orang minta seletik dengan warden, cik bagilah seletik sikit kan. Kita orang seletik kertas tu jadilah bola, kita orang mainlah 5 sedar main futsal. Itu kenangan saya dekat sekolah negeri ni. Dia memang bukan keseronokan tau. Dan sekolah negeri ni bukan tempat berubah. Dengar sekolah negeri ni bukan tempat berubah. Sekolah negeri ni tempat untuk kita belajar berubah, tapi di luar ni lah tempat kita berubah. Okay. Saya rasa banyak pengalaman yang apa Izzat ceritakan sebentar tadi, cerita tentang pengalaman di Hendry ni. Saya rasa sangat memberikan inspirasi lah kepada orang luar. Tapi kita janganlah membuli pula, walaupun apa daripada kisah Izzat tadi banyak kes membuli di Hendry ni. Tapi kita janganlah buat kes-kes tu juga kat luar. Dan saya sebenarnya ada tengok satu video ataupun bila saya tengok projek Ribbon Kuning ni, kebanyakan mereka bila dia cerita tentang apa pengalaman manis, mesti mereka akan sebut, oh pengalaman manis saya apabila saya dapat mengambil SPM. Jadi saya tertanya, kenapa benda itu macam menjadi satu perkara yang sangat besar bagi pelajar Hendry ni. Mungkin bagi kita pelajar biasa macam ambil SPM, semua orang boleh ambil SPM. Tapi adakah di sekolah Hendry ni perkara itu menjadi satu eksklusif ataupun macam mana? Dan saya ada dengar juga macam kalau nak ambil SPM dia kena ambil satu ujian diagnostik dulu ya. Ambil ujian diagnostik baru boleh ambil SPM. Jadi mungkin Saudara Izzat boleh cerita sedikit tentang proses nak ambil SPM dekat Hendry ni. Okay. Di sekolah negeri ni ada unit akademik. Dan di unit akademik ni siapa yang gagal suatu peperiksaan, tiap kali peperiksaan awal tahun, hujung tahun, akhir tahun, awal pertengahan tahun, dia orang akan dibuang daripada unit akademik, akan berpindah ke blok lain. Bukan dibuang dari sekolah negeri ni boleh balik, bukan. Dia orang akan dipindahkan blok lain. So, dia orang usaha sebab penghuni di sekolah negeri ni di unit akademik sangat pentingkan ilmu tau. Sangat menghargai setiap keputusan yang diberikan. SPM, contohnya SPM tu. Jadi bila mana dia orang tak nak dibuang unit akademik, dia orang struggle, dia orang usaha. Jadi bila dia orang usaha sampailah dapat keputusan SPM, keputusan dia orang sangat menghargai sebab apa, itulah hasil dia orang usaha selama 2 tahun dekat Hendry ni. Selama 2 tahun dia orang jaga step, orang kata jaga tingkah laku. Kalau setiap di unit akademik ni, kalau ada masalah besar, contohnya melibatkan pergaduhan yang besar, macam rusuhan, dia orang akan dibuang ke blok-blok lain. So dia orang sangat sayang di unit akademik, sangat sayang warden-warden, sangat sayang guru-guru di sekolah unit akademik tu. Guru dengan warden lain. Guru ni dia orang ada guru yang dilantik oleh KPM dan dihantar ke sekolah negeri untuk mengajar. Dia orang sangat sayang. Cara didikan di sekolah Hendry ni, di unit akademik ni, guru tak anggap kami ni macam pesalah tau. Guru ni tak anggap kami macam pelatih. Dia orang anggap kami ni macam anak dia orang, macam adik dia orang. Sehinggakan dia orang gelarkan nama dia orang ni ibu. Panggillah dia orang ibu. Ramai yang panggil dia ibu, ramai yang panggil ayah. Itu yang kami sayang sangat dekat unit akademik ni. Jadi bila orang kata pengalaman manis bila dapat SPM, sebab dia orang struggle. Sebelum nak dapat SPM tu, dia orang struggle, jaga step, jaga tingkah laku semua supaya dia orang nak dapat SPM. Itulah pengalaman manis sepanjang dia usaha untuk dapatkan SPM. Pengalaman manis tu. Faham. Patutlah selama ni bila kita tengok video-video tu, kebanyakan mesti kata, kenangan terbesar ataupun kejayaan terbesar saya bila mana saya dapat ambil SPM sebagainya. Bila Saudara Izzat kata begitu, saya faham lah. Rupanya orang kata struggle mereka untuk dapat menduduki peperiksaan SPM tersebut. Okay, saya terus kepada soalan yang ketiga. Apakah yang membawa diri Saudara Izzat kepada penghijrahan pada sekarang? Sebab saya tak tahu lah, mungkin personal, tapi mungkin Saudara Izzat boleh ceritakan apakah kesalahan Izzat buat sebelum ni dan apa turning point yang membuatkan Izzat berubah sampai ke hari ini. Okay, baik. Terima kasih. Saya bagi satu contoh. Okay, kita ni tengah bawa satu motosikal. Okay, kita tengah bawa satu motosikal ni, jalan tu pula selalu kita gunakan.
Dan suatu hari ni kita nak gunakan nak masuk ke simpang kanan. Nak dengar tak? Nak masuk ke simpang kanan. Jadi di depan kita tak ada kereta, di belakang kita tak ada kereta. Kita bawa motosikal, kita masuk macam tu je. Kita dah rasa macam selamat, tak ada kereta, depan tak ada kereta, belakang tak ada kereta. Tanpa kita sedar tayar kita botak. Kita hampir jatuh. Jadi untuk hari kedua, hari keesokannya, adakah kita nak buat benda sama? Adakah kita nak, walaupun kereta tak ada, motor tak ada, adakah kita nak buat benda sama? Nak masuk je macam tu? Pasti tidak kan? Begitu juga kita belajar balik kan? Kita belajar daripada kesilapan yang kita buat sebelum ni kan? Begitu juga saya. Saya dah pernah rasa penderitaan, saya dah pernah rasa kesedihan, saya dah pernah rasa kegagalan. Pahitnya kegagalan. Kegagalan ni bukan manis. Pahit sangat-sangat tau. Dalam kelompok dadah, saya dulu duduk dalam kelompok dadah. Orang kata dadah ni dapat dihilangkan tekanan. Tapi bagi saya sendiri, saya dah rasa hisap dadah. Dadah ni sebenarnya menambah kita punya tekanan. Sebab dalam dadah ni boleh buat kita halusinasi. Halusinasi ni di mana tak ada depan mata. Tapi itu yang kita dengar. Halusinasi ni kita selalu diganggu. Macam saya dulu, saya selalu diganggu oleh makhluk halus. Tapi sebenarnya tidak. Tu semua orang kata halusinasi je. Saya dengar polis kacau, polis ada berjalan belakang rumah saya. Sehingga kan dadah ni boleh buat tahap membunuh. Ada di tempat saya ni, dia bunuh mak dia. Bila mana dia cakap dalam soal siasat tu, dia cakap mak dia yang suruh dia bunuh. Tapi takkanlah mak tu suruh dia bunuh tau. Itulah semua halusinasi, dia dengar bisikan tau. Dia dengar bisikan. Dan saya pernah rasa deritanya macam mana nak berhenti dadah. Saya nak pesan kepada semua, janganlah mengambil dadah. Kalau kita orang kata dadah ni satu langkah kita nak pergi ke neraka tu sebenarnya. Dadah ni boleh buat kita musnah. Betul orang tua-tua kata dadah pemusnah anak bangsa. Dadah ni sangat bahaya. Dadah ada tahap dia dan setiap tahap tu semua bahaya. Tak ada orang kata dadah ni dadah ni kurang sikit nak try. Tak ada. Dadah ni semua bahaya. Bila kita dah try dadah yang paling kurang tu, kita akan rasa bosan. Bila dah rasa bosan, kita akan nak cuba dadah yang lain. Dadah ni ada banyak jenis. Dadah ni ada banyak jenis. Macam dulu saya bermula daripada gam. Kalau dulu tengok gam tin hitam tu, tin hijau, gam cat senapan, saya semua isap gam dulu. Lepas tu saya dah bosan isap gam ni. Saya dah bosan umur 12 tahun. Saya isap dadah jenis pil kuda. Dulu memang cukup terkenal di belah-belah pantai timur ni. Jadi bila saya dah bosan, saya ni cepat bosan dengan sesuatu tau. Jadi saya isaplah dadah yang upgrade sikit. Orang kata syabu ataupun metametamin. Dadah jenis syabu, ais. Lepas tu saya berpindah ke morfin. Morfin ni dah dikategori sebagai mat gian tau. Morfin, ubat. Ubat ni boleh banyak cara isap sampai tahap boleh main injek, main cocok. Ada tahap ada cara untuk menggunakan straw. Tapi semua dadah ni semua berbahaya. Dia ada bahaya, bukan bahaya yang berbeza, bahaya dia semua sama. Dia punya agresif je lain. Agresif ni macam kalau jenis morfin ni, kalau hisap dia akan rasa macam lemah je, tak tahu nak buat apa, sampai duduk pun boleh tidur. Kalau ais ni, dia ni jenis agresif. Agresif ni bila ambil untuk buat kerja. Ini ais, ambil untuk buat kerja. Sampai saya pernah tak tidur selama 4 hari. Sewaktu 4 hari tu otak saya ni tak dapat berfungsi dengan betul. Cakap pun dah merapu, sasau, memang mata pun dah teruk. Iaitu pil kuda ni pun sama dengan ais tadi. Jadi saya dah rasa kepeditan nak berhenti ni tau. Kepeditan dia nak berhenti. Gian. Saya mengalami gian 2 minggu dalam lock-up. Kalau gian ni sangatlah sejuk. Dekat luar pun dah sejuk, kalau duduk dalam rumah dan berselimut pun rasa macam sejuk. Lock-up dengan tak ada blanketnya, pakai baju lock-up tu rasa macam ya Allah sakitnya tau. Sakit tulang-tulang ni rasa nyilu tau. Itu sakitnya ambil dadah ni. Nak berhenti sakit. Siapa-siapa yang tak pernah ambil dadah, janganlah ambil dadah tau. Jadi, bila mana saya masuk dalam negeri ni, waktu dia lock up, saya nak dihantar ke negeri ni. Saya hampir buat keputusan bunuh diri. Kalau tengok di status saya pernah update seorang anggota polis ni. Anggota yang saya ingat nama dia sampai sekarang.
tu waktu pertama kali saya jumpa dia. Saya ingat nombor nama dia, saya ingat nombor intake dia dalam anggota polis. Sampai sekarang saya ingat dia. Dia guna dengan kata-kata je. Dia buat saya dengan kata-kata je. Apa kata-kata dia? Ini bukan awal yang buruk dan bukan pengakhiran dalam hidup. Kata-kata tu sangat dalam. Dan saya cuba mendalami perkataan tersebut. Saya pegang kata-kata tu, saya bawa ke Handegani. Dan saya dapat tahu bila sampai ke Handegani, itulah permulaan hidup saya yang baru. Sama ada saya nak pilih kiri ataupun kanan. Jadi saya lebih memilih ke kanan untuk berjaya ke depan. Jadi saya sedar daripada kesilapan saya. Sebab guru yang terbaik dalam kehidupan ni adalah belajar pada kesilapan. Jadi tak kisah kecil mana pun kesilapan yang kita buat, belajar. Kita perbaiki untuk kita terus maju ke depan. Saya rasa itu kata-kata yang sangat mendalam. Ini bukan awal yang buruk. Betul kan saya? Ini bukan awal yang buruk, tapi ia satu permulaan. Dan bukan akhir dalam hidup. Saya rasa sangat ni lah sebab saya pun seorang pelajar jurusan psikologi. Jadi saya faham keadaan bagaimana kita terdesak, kita ingin bunuh diri. Sebenarnya kita dalam keadaan frasa in denial. Kita cuba untuk kata yang kita tak buat salah. Kita cuba untuk nak merasakan perkara itu sampai kita rasa tak bunuh diri tu lah. Jadi soalan saya seterusnya, bila kita dah berubah, saya rasa mesti ada satu cabaran yang sangat hebat lah. Salah satu dia persepsi daripada masyarakat yang menganggap bekas-bekas pelajar Handegani ni semua akan melakukan balik kesalahan mereka, melakukan jenayah dan sebagainya. Jadi bagaimana Izzat menghadapi persepsi masyarakat di luar sana? Okay. Persepsi masyarakat ni memang sentiasa tebal tau. Tapi pandangan masyarakat ni yang ramai silap tau. Ni yang ramai silap. Pandangan masyarakat ni sebenarnya bekas-bekas Juvana dan bekas-bekas banduan ni yang silap sebenarnya. Sebenarnya untuk dapat tindak balas yang positif, diri sendiri tu dulu perlu lakukan perkara-perkara yang positif, barulah masyarakat akan pandang yang positif. Tapi kalau kita nak dapat persepsi yang positif, persepsi yang positif tau, pandangan yang positif, tapi kita sendiri lakukan negatif. Contohnya terlibat dengan gangsterism, nak tunjuklah budak Handegani ni budak yang garang, gangster, join gangsterism sana sini, pukul orang sana silap. Itu semua bagi saya semua tak cukup matang. Dah masuk balik ke Handegani, patut diberikan masuk ke Handegani balik supaya dia belajar lebih matang lagi. Bila keluar dia terlibat dengan gangsterism. Baru-baru ni ada budak hantar kat saya, budak Handegani pukul orang. Saya rasa macam hancur harapan saya. Kawan satu batch dengan saya, dia pukul orang tu. Jadi itu sebenarnya salah. Semuanya salah. Pandangan masyarakat ni kita sendiri yang lakukan. Nak dapatkan pandangan yang positif, kita lakukan perkara-perkara yang positif. Masyarakat akan pandang positif. Kalau kita lakukan perkara-perkara negatif, masyarakat akan pandang negatif. Penerimaan masyarakat terpulang kepada mereka. Tapi kita untuk maju ke depan terus lakukan perkara-perkara yang positif. Jadi macam saya selalu dikecam. Saya ada juga dikecam. Tapi ada yang support saya. Ke saya. Di YouTube 67,000 tak silap saya yang support. Di TikTok 100,000. Di Instagram 13,000. Jadi yang kecam saya ni lebih sedikit lah angka dia. Okay. Jadi bagaimana saya memangkas semua tomahan-tomahan tu. Okay, kalau kita tengok roket yang berlepas ke angkasa lepas tu, apa yang membuatkan dia melonjak ke atas? Mesti daripada bahan bakar, bahan api yang dikeluarkan daripada roket tu kan. Api yang keluar tu yang melonjakkan dia ke atas. Begitu juga dengan kecaman-kecaman daripada orang lain. Kecaman-kecaman daripada people toxic orang kata. Kecaman-kecaman kita ambil, kita jangan tak hiraukan, tapi kita ambil, kita jadikan dia sebagai api. Bukan api kemarahan, tapi api untuk kita terus semangat maju ke depan. Itu yang saya buat. Saya selalu screenshot kata-kata di komen di YouTube. Apa yang saya ingat, dah sampah sampai bila-bila pun sampah. Dia cakap macam tu. Dah sampah sampai bila-bila pun sampah. Saya nak ingatkan dia, kita perlu tahu ada sampah yang boleh di-recycle dari kita semula kembali tau. Ada sampah yang boleh di-recycle dan dapat dipakai guna kembali. Okey, biarlah saya jadi sampah.
daripada jadi pemata yang tidak berguna. Saya faham apa yang cuba disampaikan. Dan saya rasa saya bersetuju dengan Saudara Izzat sebab tak semua manusia diberikan peluang kedua untuk berubah, dan juga kita lihat kebanyakan bila saya tengok projek Rebek Kuning punya video, kebanyakan mereka daripada bekas-bekas sekolah-sekolah higher secondary, semua dia sekarang sudah mempunyai satu masa depan yang sangat baiklah. Ada yang berniaga goreng pisang cheese, kalau tak salah saya tengok ada yang berniaga. Dan semalam kebetulan Saudara Izzat ada upload satu video baru di YouTube. Kalau tak salah saya lah, tentang video call dengan kawan-kawan, dan saya nampak lah sahabat-sahabat Izzat semua, majoriti dia semua dia sudah berjaya. Dan saya kira sebagai seorang masyarakat kita perlu untuk orang kata membetulkan persepsi kita kepada mereka bekas-bekas pesalah di luar sana, sebab kita semua manusia dan kita semua melakukan kesilapan, dan kita semua pernah melakukan dosa, dan peluang kedua tu selalu ada untuk kita, dan kita perlulah untuk memberi apa orang kata peluang kedua kepada orang lain juga. Mungkin saya boleh teruskan kepada soalan tentang Ribbon Kuning. Sebenarnya setahu saya projek Ribbon Kuning ni adalah satu idea daripada Kementerian Belia dan Sukan di bawah idea Syed Saddiq, yang memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan memberikan peluang kedua kepada bekas banduan, terutamanya belia, dan juga bekas pelajar-pelajar jebana lah. Dan mereka ada 5 kluster kalau tak salah saya: keusahawanan, kemahiran, sukan, kebolehpasaran, dan juga kempen kesedaran. Betul ke Saudara Izzat ke saya salah? Betul. Okey. Dan kebetulan salah seorang orang kata orang yang saya kenal jugalah pernah bekerjasama dengan projek Rebek Kuning, iaitu Puan Akmal. Kalau Izzat kenal Puan Akmal di Peserta Arikab, dia pun ada memberikan pesanan kepada Saudara Izzat sebenarnya. Dia kata semoga terus sukses dan dapat bantu sahabat-sahabat yang lain, Puan Akmal kata, sebab dia tahu saya jadi moderator petani. Dan saya juga sangat aktif dengan Persatuan Arikab sebenarnya dulu. Saya turun ke Lorong Haji Taib dan membantu masyarakat, terutamanya kepada golongan drug user, drug addict, pekerja seks dan sebagainya lah kat sana. Saya rasa Izzat mungkin lebih faham suasana di sana macam mana sebab pernah buat projek di sana. Dan bagaimana projek Rebek Kuning ni memberi satu harapan yang baru buat Izzat sebenarnya? Mungkin Izzat boleh kongsikan kepada yang lain. Okey, baik. Terima kasih. Okey, bila sebut tentang Arikab, saya teringat dengan Mamu dan Puan Akmal. Saya pernah jumpa dengan diorang di Chowkit. Diorang ni sangat baik. Diorang ni membantu gelandangan yang berada di Chowkit. Saya tengok rutin harian diorang selalu bagi makanan. Dalam tempoh PKP, diorang selalu pergi menghulurkan bantuan. Dan seorang kawan saya, sahabat saya, iaitu junior saya juga, dia bila dia dah bebas, Puan Akmal ni lah yang jaga kawan saya ni. Puan Akmal lah ni yang jaga kawan saya yang bebas daripada handicap ni. Sebelum ni Puan Akmal pernah kenal dengan kawan saya tu sebelum dia masuk handicap ni. Lalu tu Puan Akmal pun terkejut, dia lama menghilang, tak tahu pun ke mana dia pergi. Lalas bila dia dah bebas, saya bawa black ni, saya bagi nombor black ni, nombor Puan Akmal ni kepada kawan saya ni. Jadi dia jumpa balik, alhamdulillah saya tengok black ni selalu ada dengan Puan Akmal ni. Saya rasa macam bersyukur sangat bila Puan Akmal dapat terima dia. Itu orang kata peluang kedua. Peluang kedua Puan Akmal bagikan kepada black supaya dapat berkhidmat kepada masyarakat. Okey, jadi bila sebut projek Rebek Kuning, projek Rebek Kuning ni juga memberi peluang kedua kepada saya ataupun kepada semua bekas-bekas banduan ataupun belia berisiko. Projek Rebek Kuning ni, saya start dengan projek Rebek Kuning pada tahun 2019, di mana saya sertai kursus. Saya tak ingat kursus apa, tapi projek Rebek Kuning ni membantu saya. Dia menghantar saya ke Westport, dan projek Rebek Kuning juga membantu saya dalam saya belajar sekarang ni. Dia sangat membantu. Projek Rebek Kuning ni, dia idea daripada Syed Saddiq, tapi penggerak dia adalah Datuk Rizal Hassan. Datuk Rizal Hassan yang sangat membantu sampai sekarang. Dia sangat ambil berat tentang pelajar sekolah yang negeri. Dia sangat ambil berat.
Okay, sebelum ni 10 hari bulan tak silap saya kalau result keluar. Result keluar kan? Okay, sekolah negeri ni pun dapat result SPM. Jadi Datuk Rizal Hassan ni dia check saya, dia suruh call, dia suruh saya call dia. Saya call dia ingatkan pasal apa. Tapi apa pertanyaan dia, Jack, macam mana result tahun ni budak sekolah negeri ni? Nampak tak dia punya ambil berat tentang penghuni sekolah negeri ni? Jack, macam mana result tahun ni budak sekolah negeri ni? Dan dia menjanjikan untuk bagi hadiah setiap yang cemerlang dalam keputusan SPM. Datuk Rizal Hassan. Saya tengok dalam SPM 4 orang yang mendapat 5A. Okey, setiap yang dapat 5A dia memberikan RM500 setiap seorang. Datuk Rizal Hassan. Itu maknanya dia memberi pandangan yang positif kepada bukan sekadar budak negeri ni. Dia memberikan peluang sebab dia percaya yang saya katakan tadi, yang sampah-sampah ni boleh kita kembali, diguna pakai semula. Dia percaya. Dan bila ini yang selalu terjadi di luar-luar ni, kenapa terjadinya banduan berulang? Kenapa terjadinya bila banduan ni dah bebas, bila Juvana ni dah bebas, dia masuk balik ke sekolah negeri ni, bila masuk balik ke penjara. Ni sebab tak dapat peluang kedua daripada masyarakat. Tak dapat peluang. Peluang tu tertutup. Okey, contohnya setiap yang baru bebas daripada penjara ataupun Juvana, pasti ada satu niat nak bahagikan ibu bapa. Pasti ada satu niat nak maju ke hadapan. Tapi bila dia dah buat kerja, untuk kebaikan, untuk masa depan dia, masyarakat selalu kata macam ni. Contohnya masyarakat selalu kata dia ni nak dapatkan duit, nak beli dadah je. Bila dia dah pernah ambil benda tu, hati dia mudah tersentuh. Mental cepat koyak. Dia dah tak buat, tapi bila orang kata dia buat, lalas dia akan fikir macam gini. Mindset dia akan fikir macam ni. Daripada orang fikir aku jahat, baik aku terus lakukan jahat. Dan dah orang anggap aku jahat, baik aku sampai bila pun, baik aku jadi jahat tu, dia akan jadi macam ni. Itu sebab terjadinya banduan berulang. Masyarakat tak bagi peluang. Untuk berubah ke arah kebaikan, untuk seseorang ni berubah ke arah kebaikan, okey, 10% daripada kata-kata motivasi, 20% daripada sokongan keluarga, 20% lagi daripada sokongan masyarakat. Okey, ini dah jadi 50%. Dan 50% selebihnya ni semua atas diri sendiri. Diri sendiri melebihi daripada ni yang masyarakat tadi, yang keluarga tadi, motivasi. Kalau diri sendiri nak, sampai bila kita boleh istiqamah, dengan syarat kita jaga solat untuk kita terus istiqamah. Okey, macam projek Ribbon Kuning ni, dia memberi peluang kedua dari segi sektor pekerjaan. Dia akan siapa-siapa kalau bekas-bekas banduan ni nak pergi bekerja, dia pergi hantar bekerja. Kalau bekas-bekas Juvana ataupun bekas-bekas banduan nak pergi belajar, dia akan hantar pergi belajar dalam tempoh dalam tempoh pengajian ataupun kerja. Dia orang akan pantau dan selalu ambil tanyakan khabar dan selalu memberi suntikan semangat. Okey. Okay, saya rasa Puan Akmal memang satu individu yang sangat berjasa di Loraji Type tu, sebab selama saya menyertai dengan Puan Akmal, kalau pergi ke Loraji Type tu mesti orang akan panggil Puan Akmal tu ibu. Yeah. memang sangat, orang-orang di sana memang sangat rapat dengan Puan Akmal. Dan saya pernah jumpa juga dengan Mamu tu, tapi sekali tak silap saya, sebab saya pun jarang turun ke Loraji Type tu. Kalau saya turun pun memang dengan Puan Akmal sajalah sebelum ni. Dan bila Saudara Izzat kata tentang peluang kedua dan juga masyarakat, benda tu memang berlaku dalam realiti kepada mereka. Contohnya bila saya berjumpa dengan masyarakat di sana, mereka selalu kata saya dah masuk penjara dah 10 kali, masuk keluar penjara 10 kali. Kata sebab apa? Sebab mereka penerimaan masyarakat tu yang menyebabkan dia ambil balik dadah tu dan ulang balik, masuk balik penjara. Lepas tu keluar lakukan benda yang sama sebab masyarakat tak pernah untuk terima mereka lah. Dan saya rasa mungkin saya boleh teruskan kepada soalan-soalan penonton di Facebook. Ada banyak juga soalan. Salah satu soalan dia, apa perasaan bila Saudara Izzat dapat tahu yang Saudara Izzat boleh keluar daripada penjara, daripada sekolah yang juga ni? Dan perasaan untuk menghadap pandangan orang lain ketika itu. Okey, baik.
di sekolah negeri ni diorang dah tahu bila tarikh bebas sebab di sekolah negeri ni ada sel doket. Sel doket ni ialah kad, dia seperti IC kita di luar. Dan ke mana kita pergi, contohnya kalau kita pergi perjumpaan pergi ke blok lain, kita perlu bawa kad tu. Kita perlu bawa kad tu. Jadi bila mana saya dah rasa nak bebas, saya tak boleh tidur tau. Sebenarnya saya sangat takut dengan masyarakat yang terutama. Dengan keluarga saya pasti dia akan memberi sokongan. Keluarga akan support saya. Dengan masyarakat ni saya paling takut. Esok nak bebas, malam ni saya selalu fikir macam mana esok anak keluar, adakah masyarakat ni boleh terima. Saya takut tomahan demi tomahan datang kat saya. Sebab saya pun tak kuat. Saya tak kuat macam mana orang lain lihat. Saya ada benda yang saya pendam sendiri. Saya ada masalah saya, tapi saya tak hebahkan di media sosial. Jadi saya ni tak kuat. Apa yang saya kata saya tak kuat, saya paling takut tomahan daripada masyarakat. Jadi bila saya keluar, apa yang saya katakan tadi, pandangan masyarakat saya sendiri lakukan. Bila saya lakukan perkara yang positif, itu kebanyakan di sekolah negeri ni, kebanyakan di sekolah negeri ni, semua bila nak keluar dia akan fikir keluarga. Dia akan fikir masyarakat. Bila dah nak bebas. Fikir keluarga macam tu, ya Allah tak sabarnya nak jumpa keluarga esok. Tak sabar nak jumpa adik-beradik. Jadi bila dah dapat jam langkah, yang saya tengok di pintu ialah ayah saya dan anak saya. Waktu tu saya dah kahwin dan sekarang saya dah bercerai. Saya tengok anak saya rasa macam menangis. Saya rasa macam mimpi. Saya pun sebelum ni pernah mimpi dekat negeri ni. Saya mimpi saya dibebaskan, saya dapat bersama dengan family. Tapi bila bangun, tengok besi lagi kat sebelah. Maki saya waktu tu, saya sangat maki. Saya maki. Aduh, kenapa lah kat sini saya maki. Jadi hari saya nak bebas tu saya rasa macam mimpi. Betul ke mimpi ni? Jadi saya peluk ayah saya, waktu tu lah saya baru percaya yang saya dah dibebaskan. Saya peluk ayah saya, menangis. Apa yang ayah saya katakan? Dah bebas, bubar. Tunjukkan kepada ayah abah yang awak ni boleh bubar, boleh berjaya. Ayah saya cakap macam tu. Itu yang saya pegang. Saya janji saya tanam azam dalam diri saya nak buat ayah saya ni menangis. Bukan menangis kesedihan, tapi menangis dengan kegembiraan. Saya boleh katakan bahawa orang kata individu yang paling penting dan juga titik kepada perubahan Izzat adalah keluarga. Maksudnya walaupun hari ini semua masyarakat memandang kita bermasalah, tapi keluarga tetap menerima kita. Sebab tu saya pernah baca orang kata di saat semua orang membenci kita, mesti akan ada individu yang akan sayang kita dan orang tu adalah keluarga kita. Dan saya rasa sangat-sangat memberi kesan dan juga orang kata memberikan gambaran bahawa keluarga itu sangat penting pada diri kita sendiri. Dan soalan seterusnya daripada Facebook juga, dia ada 2 soalan. Soalan pertama, pelbagai kempen dan cara yang telah dilakukan oleh pihak berwajib dalam mementeras isu penagihan dadah. Namun perkara ini seperti tidak dapat jalan penghujungnya. Pada pendapat saudara Izzat, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mengengkang isu ini? Okey. Bagi saya kempen adalah satu benda yang penting. Okey. Kita jangan cerita macam mana dadah, inilah dadah kan. Nanti dia akan simpan satu keinginan macam dia orang nak rasa macam mana dadah. Sebaliknya kita ceritalah efek apabila kita ambil dadah. Contohnya kalau guru-guru bawa dia orang lawatan ke penjara ataupun sekolah yang digeni juvana, bawa dia orang lawatan macam Presiden MBFM pernah lakukan, dia orang bawa pelajar ni bermalam di penjara, tak silap saya. Kalau silap, maafkan saya. Dia pernah bawa lawatan ke penjara. Jadi, dia orang akan rasa macam mana keperitan. Dia orang tak rasa keperitan sepenuhnya, tapi rasa perpisahan antara dunia luar tu. Jadi, bagi saya kempen tu adalah satu benda yang penting. Sebab apa? Diorang akan tahu. Kalau diorang tak tunjuk dadah tu pun kan, diorang tak akan tahu. Contohnya kalau ada orang bagi ambil ni Indonesia,
bagusnya kempen bila diorang tengok gambar itu dah. Kalau orang bagi diorang dah tahu. Jadi kita perlu cerita tentang efek dadah ni. Dadah ni akan jadi apa? Orang akan mati macam ni, mati akan rabun, dan selalu ceritakan tentang pasal dalam penjara. Itu yang saya selalu lakukan. Itu yang saya sedang perjuangkan, cerita dalam penjara ni tau. Kesesiaan dalam handgeni, supaya mereka sedar, supaya mereka tahu macam mana dalam penjara dan supaya mereka tak nak masuk ke penjara. Itu yang saya buat di YouTube. Itu yang niat saya nak bagi pengajaran kepada semua. Itu yang saya selalu ceritakan. Jadi kempen satu, dan kebanyakan masalah jenayah ataupun masalah dadah ni banyak terjadinya dalam sekolah, dalam peringkat remaja. Dalam peringkat remaja ni disebabkan sifat ingin mencuba tu. Jadi daripada ada satu lagi, dia orang dah stres nak belajar, bila belajar je selalu gagal. Lebih baik tak payah sekolah lah macam tu. Lebih baik dia berhenti sekolah. Bila berhenti sekolah banyak masa terluang, banyak masa untuk melepak. Kalau dia melepak dengan people-people yang positif, alhamdulillah, mungkin dia boleh berjaya kat suatu nanti. Tapi kalau dia lepak dengan people-people negatif, saya tak salahkan people-people negatif, saya salahkan diri saya sendiri. Sebab saya nak mencari tau. Disebabkan saya nak mencari, saya nak cari dadah, itulah yang saya terima di sekolah negeri ni. Guru perlu, kalau pelajar bermasalah di sekolah, guru perlu ambil ketua dia. Yang orang kata yang paling bermasalah ni, bila dia orang dah ambil ketua ni, orang-orang lain ni akan ikut dia. Orang-orang yang bermasalah yang kecil-kecil ni, bila dia tengok ketua ni, ambil ketua ni, bawa dengan minat dia. Contohnya dia minat dalam sukan, bola, rugby, hoki, bawa dia pergi main, fokuskan dia pada hoki tu. Jadi bila budak-budak ni dah tengok, geng-geng dia ni, kuncu-kuncu ni dah tengok, ketua geng dia dah pergi main sukan, dia orang akan ikut tau. Dia orang takkan pergi melepak lagi, dia orang akan ikut. Ambil dia punya kepala, jadikan guru ni seperti orang yang dia percaya, supaya kita dapat tahu apa masalah dia. Selain keluarga, kawan ni menjadi orang yang terpercaya tau. Sebab tu remaja kebanyakannya bercerita tentang masalah kepada kawan dia. Sebab dia, kawan dia tu jadi orang yang dia diberi kepercayaan tau, yang dapat kepercayaan. Jadi guru perlu rapat dengan pelajar ni sampailah dapat kepercayaan tu, supaya pelajar ni selalu ceritakan masalah. Itu. Soalan yang kedua daripada orang yang sama juga yang tanya soalan tadi, nama dia Lokman Hakim. Soalan kedua beliau adalah bagaimanakah cara untuk kita mengenal individu yang terlibat dengan pengambilan dadah? Kerana ada di antara individu yang berpendidikan tinggi juga terjebak dengan kancah dadah ini. Jika kita mengenal individu seperti ini, apakah cara untuk kita membantu mereka? Untuk mengenal pasti seseorang ni ambil dadah ataupun tidak, dia akan ada perubahan daripada segi fizikal dia. Contohnya daripada segi fizikal, ada yang berat badan makin menurun, ada berat badan makin bertambah. Sebab bila isap dadah ni, kita punya selera makan tu akan berubah tau. Dia akan bertukar jadi makan banyak, dia akan bertukar jadi kurang makan. Jadi mata ni akan lebam, bawah mata akan lebam sebabkan dia tak cukup tidur. Muka akan cengkung, atau kalau yang gemuk, muka akan gemuk lah. Jadi untuk kita nak kenal pasti lagi ni, kita tengok apa alat yang digunakan untuk isap dadah ni. Dadah, kalau pengisap dadah ni dia akan gunakan lighter Aladdin. Jangan kita tengok orang pakai lighter Aladdin lepas ni, jangan kita terus kecam dia, kau isap dadah, jangan macam tu. Dia menggunakan lighter Aladdin tapi api dia kecil. Api dia tu biru je. Api dia biru dan terapung, dia selalu terbang api tu. Lighter Aladdin yang boleh buat tu. Lighter lain tak boleh, sebab lighter Aladdin ni dia boleh adjust dia punya gas tu kan. Lighter yang tu boleh buat untuk api kecil. Jadi kalau kita tengok dekat rumah ada botol kecil di depan dia dah modified. Dah jadikan kaca, straw, itu digunakan untuk isap dadah. Dan ada foil dan straw biasa kita tengok di kedai-kedai, strawnya depan tu kecil, depan lubang tu kecil. Itu cara untuk kita nasihat dia. Saya pernah bersama dengan Ustaz Ilyas, tak silap saya. Dia waktu di Uniza.
apa dia cakap, nak nasihat seseorang tu biar sampai terasa. Biar sampai terasa. Sebab apa? Sebab bila dia terasa, hati itu makna hati dia masih hidup. Hati dia tak hitam lagi. Nasihat dia sampai terasa. Dan nak contohnya kalau keluarga kita yang terjebak dengan dadah, kita nak cegah dia, bawa dia pergi berhijrah. Hijrah dari segi tempat. Kalau dekat kampung ataupun tempat bandar-bandar, kalau tempat yang dia mana dah lama duduk, dia dah tahu selok-belok dekat mana nak dapatkan dadah ni. Walaupun dia tak nak, kalau kita dah duduk dalam kelompok negatif, kawan-kawan negatif ni selalu chat ataupun call. Ijat, kalau kau tak datang ni dah lepak dengan aku, tak payah lepak dengan aku. Dia pula saya pula jenis nak jaga hati member. Saya pun pergi lepak. Waktu lepak dalam rumah tu, dalam bilik banyak benda yang boleh jadi. Jadi sekarang saya nak elakkan lepak dengan kawan-kawan negatif. Saya lepak juga, tapi tak lepak dekat rumah. Saya lepak dekat kedai. Supaya nak elakkan daripada benda-benda yang yang tak elok berlaku. Jadi kalau saya tak lepak, nanti dia orang cakap saya dah sombong, saya dah lupa dia orang. Saya tak nak macam tu, sebab kita perlu rapatkan diri dengan orang yang isap dadah ni supaya mereka rasa macam ada orang sayang mereka lagi, dan dia orang nak tunjuk yang dia nak buktikan kepada orang yang sayang ni yang dia boleh berjaya. Kita jangan jauhkan diri daripada dia. Rapatkan diri, selalu nasihat. Nasihat tu penting tau. Nasihat tu penting. Lepas tu bawa dia berhijrah. Itu yang saya katakan. Okey, seterusnya kita kepada soalan penonton lagi. Saya cuba untuk habiskan soalan penonton lah sebelum saya pergi kepada soalan saya jika ada masa lagi. Daripada Farina Abdullah. Seperti yang kita tahu, saudara Izzat kata sebentar tadi, saudara Izzat terjebak dengan jenayah dadah juga. Jadi bagaimana saudara, sebab kita tahu kalau kita terjebak dengan dadah, dia nak orang kata berubah tu susah sebab kita akan ada ketagihan dan sebagainya kan. Jadi bagaimana saudara Izzat boleh konsisten untuk tidak terjebak lagi dengan dadah tersebut? Okay. Semuanya atas diri sendiri. Bukan atas kuat pun ataupun tak kuat. Atas diri sendiri. Atas diri nak ke tak nak. Atas diri sendiri ni nak ke tak nak. Macam buku Dr. Iskandar Al-Hajj. Saya selalu baca buku dia. Buku dia tajuk nak ke tak nak. Itu maksud dia dalam buku tu banyak isi-isi yang sangat mendalam. Jadi diri saya macam mana saya nak berubah, bila saya akan rasa kesakitan. Bila dah rasa sakit ni, saya dah rasa sakitnya gian. Selama 2 minggu juga saya alami sakitnya gian ni. Jadi lepas dah 2 minggu tu ataupun 2 minggu lebih, saya dah hidup normal balik macam orang biasa. Jadi saya dah tak nak dah rasa sakit gian tu. Jadi siapa-siapa yang contohnya ada yang view ni isap dadah, dia nak berhenti. Jangan takut dengan sakit gian ni. Jangan takut dengan sakit gian ni. Jangan takut. Sebab lepas ni kita akan rasa hidup bahagia seperti orang normal balik. Jadi bila kita dah hidup normal, kita akan bahagia tau. Jadi macam tu yang saya lakukan. Saya tak ambil apa-apa, tak ambil metadon ataupun ubat-ubat lain. Saya hanya dengan kuatkan diri. Dalam 2 minggu contoh yang saya sebut tadi ada gian. 2 minggu ni jangan keluar rumah kalau nak berubah. Biarlah dia sakit macam mana pun. Kalau nak cari, tak payahlah duduklah dalam rumah sampai sakit ni hilang. Bila sakit ni hilang, barulah kita hidup normal. Kita akan rasa bahagia sangat hidup normal ni. Lain daripada lain. Betul cakap saya. Saya jamin. Bila dah berhenti, kita akan rasa sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Bila kita dah berhenti daripada dadah ni. Kita tak tahu, rasa macam kita macam apa ni, macam orang kata macam Datuk Jamal Abdillah pernah berkata, mati hidup kembali. Kita akan rasa apa yang dia katakan tu. Kita rasa macam kita dihidupkan kembali tau. Kita rasa macam normal, tak tahu, saya tak dapat bayangkan, tapi saya dapat ceritakan yang sangat-sangat bahagia hidup normal ni. Mungkin soalan seterusnya daripada Syafika. Boleh saya tahu bagaimana cara Encik Izzat motivate diri atau set mind untuk berubah? Okay. Minda kita ni ibarat payung terjun. Apabila kita tidak mengembangkannya,
kita bakal menghancurkan kehidupan kita. Okay, semua bermula dengan minda. The power of mind. Minda ni adalah segala-galanya. Dr. Iskandar dia cakap, I can achieve anything when I set my mind, my heart, my body for it. Kita akan dapat capai segalanya apabila kita set minda kita, set hati kita, set badan kita. Kita set minda kita, auto badan kita akan usaha untuk dapatkan benda yang kita set tu. Jadi minda ni adalah orang kata amat penting. Okay, saya set matlamat saya nak berjaya dalam pelajaran. Tapi apa cara untuk saya berjaya dalam pelajaran ni? Saya set minda saya nak berjaya dalam pelajaran. Okay, usaha saya belajar. Saya belajar betul-betul untuk saya dapat capai matlamat yang saya berikan. Jadi setiap matlamat ni, kalau kita tak ada matlamat ni, ibarat menembak tanpa sasaran. Ibarat hidup kita ni tak ada tujuan. Jadi matlamat ni lah yang memberi tujuan apa makna kita hidup. Yang memberi tujuan sebab apa kita hidup. Jadi tetapkan matlamat dalam hidup supaya kita dapat tahu apa yang kita nak pada masa akan datang. Maksudnya kita perlu ada satu mindset yang ingin berubah baru kita nak berubah. Betul Saudara Izzat? Ya, betul. Dan kalau kita secara psikologi sendiri pun kalau kita tanya kepada doktor ke kepada pakar-pakar psikologi pun mereka akan kata kita hanya boleh membantu. Yang paling membesar, paling yang perlu untuk dibantu adalah diri sendiri. Diri sendiri tu perlu bantu untuk diri tu berubah. Doktor ke siapa-siapa pun boleh untuk membantu saja, tapi diri sendiri yang perlu untuk melakukan perubahan tersebut. Okey, seterusnya ada soalan juga daripada penonton, nama dia Arina. Soalannya adalah adakah pelajar-pelajar di sekolah Hendra Geni ini melalui sebarang sesi kaunseling sebagai salah satu proses pemulihan diri? Boleh ulang balik soalan? Adakah pelajar-pelajar di sekolah Hendra Geni ini melalui sebarang sesi kaunseling sebagai salah satu proses pemulihan diri? Okey, baik. Penghuni-penghuni di sekolah negeri ni sebenarnya tak menjalani proses tau. Ada kaunselor di sekolah negeri ni. Ada kaunselor. Kaunselor ni akan panggil setiap seorang pelajar yang baru masuk. Di 6 bulan pertama yang penghuni baru masuk ni duduk, dia akan berjumpa dengan penghuni. Dan selalu buat kaji selidik tau. Macam mana disebabkan apa dia masuk, dia selalu buat kaji selidik. Jadi tak ada pun kaunselor macam program. Kalau biasa program dulu pun universiti yang selalu masuk dan selalu memberikan macam buat program lah dalam sekolah negeri tu. Jadi di sekolah negeri ni hanya dididik dengan disiplin dan agama, akademik. Akademik, disiplin dan agama. Di sekolah negeri ni. Oh, maksudnya kalau kaunseling di sekolah Hendra Geni mereka depends kepada pelajar tu lah kalau nak jumpa atau tak. Begitu? Okay, dia orang akan panggil tau. Akan panggil seorang-seorang, akan pergi ke pejabat rekod. Macam tu. Oh, okay, faham. Soalan kedua juga untuk daripada orang yang sama. Dia kata, adakah khidmat kaunselor digunakan di sana terutama kepada pelajar yang mungkin mengalami masalah dari segi psikologi? Macam tadi Saudara Izzat ada cerita tentang rasa give up, rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Adakah macam kaunselor-kaunselor kat sana boleh untuk membantu dari aspek psikologi tersebut? Saya rasa saya tak pernah mengalami psikologi. Saya pernah mengalami waktu kat lokal, tapi dekat dengan ni saya tak pernah tahap nak membunuh diri. Tapi ada juga yang jenisnya mentalnya cepat koyak yang boleh membuatkan dia gila tau. Kaunselor ni akan fokus pada penghuni tersebut dan selalu bawa dia pergi ke pejabat rekod yang macam saya katakan tadi, berjumpa dan share masalah. Saya tak tahu apa yang dia orang buat, tapi itu yang saya tahu, dia orang akan panggil pelajar yang tahap yang boleh gila ataupun mental dia cepat koyak yang nak membuat keputusan bunuh diri waktu dalam negeri ni, dia akan panggil berjumpa. Dan itu yang kaunselor lakukan di sekolah negeri ni. Sangat jelas jawapan sebentar tadi. Dan kalau penonton-penonton
ada soalan lagi boleh tanya di chat Facebook. Nanti AJK akan bagi tahu dan saya akan bacakan lah. Sementara kita tunggu soalan-soalan dari penonton. Saya ada soalan juga. Saya rasa baru-baru ni ataupun dalam beberapa bulan ni lah, saya ada nampak satu gambar ataupun satu poster Izzat dijemput ke Cool FM, dan salah satu tajuk kepada poster tersebut adalah memikul sepenuh hukuman demi rakan duduki SPM. Jadi apa sebenarnya peristiwa ataupun cerita Izzat mengenai peristiwa tajuk tersebut? Mungkin Izzat boleh kongsikan? Okay, baik. Waktu saya kena tangkap tu, saya dan rakan-rakan saya ni umur 17 tahun. Saya umur 17 tahun. Saya waktu tu saya tak sekolah dah, saya dah berhenti sekolah. Saya tak buat apa-apa. Jadi kawan saya ni masih bersekolah. Jadi bila mana saya yang ajak dia orang buat job ni, saya yang ajak dia orang pecah rumah ni, saya yang ajak dia orang samun. Jadi bila mana saya ditangkap, saya di soal siasat, kami semua menangis tau. Kami semua nak bebas. Jadi saya ambil keputusan untuk soal siasat ni letaklah semua atas kepala saya, tak apa. Saya cakap korang bila dapat bebas nanti belajarlah elok, ambil SPM. Doakan aku kalau ada masa datang melawat aku kat sana. Ijaz saya yang cakap macam tu kat dia orang. Jadi bila mana mahkamah untuk jatuhkan hukuman, dia orang ni dibebaskan dengan jaminan bond. Dan saya tak dapat dibebaskan sebab soal siasat semua yang saya yang buat. Jadi saya bertanggungjawab sebab saya yang ajak, salah saya juga. Saya yang ajak dia orang, bukan dia orang yang ajak saya. Ijak jom pergi buat job, bukan saya yang ajak dia. Korang jom ikut aku, kita pergi cari duit. Saya yang ajak dia orang. Jadi saya perlu bertanggungjawab kesalahan saya tu sebab ajak dia orang. Saya ajak dia orang, so lagipun dia orang nak ambil SPM. Saya bebas lepaskan dia orang supaya dia orang ni ada masa depan dia orang, masa depan dia orang ni cerah. Jadi itu niat saya, nak bebaskan dia orang supaya dia orang dapat berubah balik. Mungkin soalan ni sedikit peribadi, tapi tak apa ke kalau saya nak tanya, Izzat ditangkap kerana kes yang menyabut tu ke ataupun kes yang dadah? Okay, semua berpunca daripada dadah. Disebabkan dadah, tak kerja, tak ada duit, nak cari dadah, samun orang. Jadi saya masuk disebabkan sama bersenjata 397. Lepas tu pecah seksyen 457 memecah masuk rumah. Oh, maksudnya mahkamah meletakkan kepada hukuman kes samun tu lah, bukan atas kesalahan dadah. Okay, betul. Faham. Tapi punca tu sebenarnya daripada dadah tu sendiri. Ya, betul. Faham. Dan mungkin ini mungkin ada soalan, saya tak tahu lah soalan ni mungkin boleh diceritakan oleh Saudara Izzat. Apa beza sekolah Tunas Bakti dan juga sekolah Henry Geni? Dan soalan daripada orang yang sama, nama dia Aiman, dia tanya adakah kehidupan di Henry Geni ni sama macam dalam cerita Juwana? Sebab ada sebelum ni filem Juwana tu, adakah sama kehidupan dia? Okay, baik. Saya pun pernah direman di sekolah Tunas Bakti, Sungai Besi, Selangor. Saya reman. Saya tengok banyak perbezaan di STB ni ada di sekolah tak ada sekolah ni. Okay, kalau di STB yang jaga dia orang adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, dan di sekolah negeri ni di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Jadi bila di STB ni dia orang banyak kemudahan seperti katil, tilam, kipas. Jadi di negeri ni tak ada. Jadi kalau kita tengok dalam filem Juwana, sangat-sangat berbeza dengan realiti di negeri ni. Sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok di Juwana boleh bebas beriadah untuk main bola pada waktu petang, tapi di negeri ni tak ada semua tu. Kami hanya terkurung dalam dom. Dapat riadah pun pada waktu Sabtu ataupun Ahad. Waktu hari-hari lain tak dapat untuk riadah. Jadi itu yang berbeza dengan STB ataupun dalam cerita Juwana tu. Maksudnya berbeza, ada yang sama, ada yang berbeza lah, tapi kebanyakan dia berbeza lah dari aspek cerita. Okay, ada soalan lagi daripada penonton, daripada Suhaimi Muhammad. Saya nak tanya, Encik Izzat dilihat lebih matang dari usia, sebab Izzat baru 22 kan. Dan adakah kesulitan waktu remaja yang membentuk watak Izzat sekarang ni? Okay, baik. Sebenarnya kan,
kesusahan ni, ada orang selalu kata kan, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kesusahan yang saya alami tu taklah maksudnya kalau budak-budak yang lain nak berjaya masuk negeri dulu. Bukan itu maksud saya. Tapi itu yang saya alami. Itu yang saya alami disebabkan kesusahan, keberitaan. Saya belajar balik. Saya belajar daripada semua tu. Saya selalu dalam negeri ni saya selalu berfikir dan selalu baca buku tau. Saya selalu baca buku. Sebab saya nak bila duduk negeri ni, ilmu tu sangat penting. Dengar semua yang tengok ada pun yang ambil SPM, kalaupun yang bermasalah di sekolah, ilmu tu sangat penting. Ilmu ni lah yang membezakan kita, yang mana baik, yang mana buruk. Ilmu ni sangat penting tau. Sebab tu Islam pun menekan kita untuk mencari ilmu. Nabi suruh kita mencari ilmu, betul. Sebab ilmu tu penting. Kalau dulu saya tak pernah belajar. Dengar, saya tak pernah belajar daripada form 1, form 2, form 3, form 4 sampai form 5. Tak pernah belajar langsung. Tak pernah duduk kat meja dengar cikgu cakap, tak pernah. Pergi masuk, kalau dulu selalu ambil kehadiran, cikgu panggil nama, angkat tangan, lepas tu lepas pada angkat tangan tu cikgu tu keluar je pada kelas tu, saya terus keluar ponting. Itu disebabkan saya selalu dibuang. Jadi saya tak fikir pun tentang ilmu waktu saya remaja. Saya tak fikir pun tentang ilmu. Saya rasa macam nak enjoy, saya nak kepuasan dalam dunia saya. Jadi bila masuk dekat negeri ni, saya rasa macam ilmu tu sangat penting. Sebab waktu tu saya dah umur 18. Waktu saya 17 tu saya dah fikir sebelum ni, saya pernah minta dengan ayah saya nak sambung. Saya nak sekolah balik. Tapi di akhir persekolahan dah, nak dekat SPM dah. Tengok kawan nak ambil SPM, saya pun ambil SPM. Jadi macam tak ada makna pun sebab tak belajar. Bila dekat sekolah negeri ni, saya belajar balik. Saya struggle 2 tahun. 2 tahun saya tak ada PT3. Saya struggle 2 tahun. Saya baca buku dan form 5, waktu form 5 ni, waktu saya tingkatan 5 ni, tingkatan 5 saya umur 20. Saya umur 20, saya ambil tingkatan 5. Okay. Saya pernah, bukan kecam, saya pernah, saya cakap, kawan baik saya cakap, dah lah Jan, kau belajar betul-betul pun kau bukan pandai juga, bukan boleh dapat A juga. Dia cakap macam tu kat saya. Jadi saya orang nak cakap, saya nak tempel dia punya teman tu, saya buat satu jadual saya belajar, jadual harian saya, besar-besar saya buat. Saya tampal dekat dinding. Saya tampal pula dekat dinding tempat dia tidur. Dia tidur kat bawah tu. Jadi saya tampal dekat atas kepala dia. Saya macam menganjing lah orang kata. Menganjing. Jadi saya struggle 2 tahun. Orang yang kata dekat saya tu tak dapat result macam saya. Dia pun terkejut dengan saya. Jad, tahniah. Dia cakap macam tu. Dia tahniah dekat saya, dia menangis. Dia menyesal. Saya selalu ajak dia waktu dalam rokok, saya selalu ajak dia. Jad, Man, dia baca buku. Tapi dia tak nak. Tapi alhamdulillah dia pun dah berjaya sekarang. Jadi ilmu tu sangat penting. Ilmu tu juga dapat kita ni membezakan yang mana yang baik ataupun buruk. Ilmu juga dapat, pengalaman juga dapat mematangkan kita tau. Bukan pengalaman dalam yang negeri saja, pengalaman di luar pun. Pengalaman kita dalam kerja, pengalaman kita dalam sekolah, semua tu dapat mendewasakan kita. Baik, saya rasa message moral yang sangat besar kat sini adalah ilmu itu sangat penting. Walaupun siapa pun kita, tapi ilmu tu yang membezakan kita dengan orang lain. Soalan seterusnya, adakah warden di sana bekas askar? Saya pun tak tahu soalan ni dari siapa. Ada orang forward, dia kata, adakah warden kat sana macam bekas askar sebab garang je, dia kata. Yang kedua, perempuan ada duduk di sana juga ke? Okey, baik. Okey, saya jawab soalan pertama. Warden di sana bukanlah bekas askar. Warden di sana ada pusat latihan diorang juga, dipanggil Pulapen. Pusat latihan penjara. Jadi bila di pusat latihan ni, saya selalu dengar warden cerita. Diorang pun kena macam mana kita orang kena. Macam pipe PVC tu yang disebat tu, diorang pun kena dulu dekat Pulapen. Diorang dah rasa sebelum kita orang rasa. Itu warden cakap dekat saya. Okey, soalan kedua tu, apa soalan kedua tadi? Perempuan pun ada kat NJ ni ataupun tidak? Okey, baik. Perempuan pun ada di NJ ni. Jangan ingat perempuan secara betul je. Perempuan pun pernah salah juga. Jangan pernah fikir perempuan ni secara betul. Jadi perempuan ni pun pernah salah. Jadi di NJ ni ada perempuan tapi tak melebihi daripada 100 orang.
80 orang, waktu saya tu 80 orang je penghuni. Jadi kebanyakan perempuan ni dadah dan selalu ikut power dia orang. Okay. Mungkin saya rasa ini soalan terakhir sebab di FB pun tak ada, sebab kita nak habiskan dalam jam 4, kita nak buat konklusi. Jadi soalan terakhir saya lah, kalau kita tengok di YouTube Izzat, Izzat banyak berkongsi tentang diary Izzat di sekolah yang juga ni tu. Jadi soalan saya, kenapa Izzat menulis diary dan apakah sebenarnya signifikannya benda tu kepada diri Izzat sebenarnya sampai ke hari ini? Okay, untuk kita nak mengingat sesuatu tu, kita perlulah menulis. Macam pernah siapa, saya tak ingat, sahabat saya, tak silap saya, dia waktu dia belajar, Imam Syafi'i waktu dia belajar tu, dia menulis dekat, saya tak ingat siapa, dia menulis dekat tangan dengan menggunakan Leo, tak silap saya. Dia menulis, itu tanda satu ingatan untuk kita set dalam minda kita apa yang kita belajar. Jadi hari-hari saya menulis tentang kehidupan dan saya selalu juga menulis kata-kata sebab tanda saya nak ingat detik-detik keperitan dekat dalam sekolah yang negeri ni. Jadi dengan cara menulis saya dapat motivasi diri saya. Dengan cara menulis saya dapat luahkan segala-gala apa yang pendam dalam diri saya. Saya tak suka luahkan dekat orang. Saya tak suka luahkan dekat keluarga. Saya tak suka luahkan dekat rakan-rakan. Saya tak suka. Saya suka luahkan dengan buku. Saya suka menulis. Saya macam mana? Itulah tempat saya luahkan segala-galanya. Dalam buku tu tanda saya mengingat satu-satu peristiwa. Saya ingat buku yang saya tulis dekat negeri tu dah tak boleh bawa balik. Tapi saya mohon dengan pejabat rekod, saya nak bawa balik. Saya nak bawa balik sebab saya nak baca. Jadi bila saya hantar ke pejabat rekod ni tapis saya punya buku. Dia tengok apa yang ada dalam buku saya ni. Okay, bila tengok dia dah luluskan, barulah saya dapat balik. Saya rasa bersyukur sangat. Hasil yang saya tulis selama ni, saya punya perjalanan kehidupan, apa yang saya buat, kata-kata, alhamdulillah dapat bawa balik dan saya dapat cerita kepada semua dekat YouTube. Baik, kita fahamlah kenapa saudara Izzat sangat suka menulis, kerana itu salah satu platform untuk kita meluahkan rasa dan juga perasaan kita. Jadi saya rasa mungkin saya rasa tidak ada soalan lagi daripada Facebook dan juga mana-mana yang ni. Jadi mungkin saya boleh konklusikan. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada saudara Izzat kerana sudi untuk bersama-sama pada petang ini untuk berbincang dan juga berdiskusi. Dan saya kira ini forum ini merupakan satu platform yang sangat baik kepada kita semua untuk melihat bagaimana sebenarnya kisah di sebalik tembok yang digedi itu sebenarnya bagaimana. Dan masyarakat ataupun persepsi masyarakat hari ini, saya boleh kata kebanyakan kita mungkin ada persepsi yang negatif. Saya pun begitu juga. Macam waktu pertama kali saya turun ke lorong haji di Syawkit tersebut, bila saya melihat kepada golongan-golongan orang-orang yang drug user, drug addict, mula-mula saya memang takut sebab saya rasa macam adakah benda dia akan diorang nak datang kat saya cucuk dia punya dada kat saya ke. Saya memang mula-mula saya rasa begitu, tapi bila kita mengenali mereka, sebenarnya kita salah. Hakikatnya mereka ni perlukan kita untuk berubah dan mereka perlukan sokongan, dorongan daripada kita untuk terus maju ke hadapan. Dan nasihat saya kepada semua yang menonton pada hari ini, tidak kira siapa pun kita perlu ingat bahawa kita adalah manusia dan setiap manusia berhak untuk hidup dan diberikan peluang untuk terus maju ke hadapan. Jadi mungkin saya boleh berikan kata-kata akhir kepada Izzat, kalau Izzat ada ucapan, harapan kepada yang menonton pada hari ini, silakan. Baik, insyaAllah. Satu je kata-kata saya, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan sebab kejayaan tidak akan datang dengan mudah. Bila kita usaha dan terus usaha, insyaAllah Allah akan hadirkan sebuah kejayaan. Baik, terima kasih saudara Izzat. Saya rasa semua pada hari ini boleh belajar sesuatu dan saya ingin sampaikan satu kata daripada Puan Akmal. Puan Akmal dia ada kata kat saya, dia kata biar kita jadi bekas orang jahat, jangan jadi bekas orang yang baik.
Dia kata kat sini. Dan saya rasa itu sahaja untuk forum bicara pemadam siri kedua pada petang ini. Dan mungkin kalau ada lagi lepas ni kita boleh jemput lagi Saudara Izzat, mungkin ada kisah-kisah lain yang mungkin boleh diceritakan. Mungkin kita boleh jemput lagi rakan-rakan lain, rakan-rakan daripada HGD lain yang boleh untuk berkongsi cerita. Dan terima kasih kepada Saudara Izzat kerana sudi. Dan saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang mendengar. Dan saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya mengendalikan program ini. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Dengan berakhirnya sesi dialog sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Ribuan terima kasih kepada panel dan moderator kita atas perkongsian bermanfaat sebentar tadi. Seraplah segala yang baik, ambillah segala yang bermanfaat. Semoga berbakti bersama kebaikan dan keberkatan. Sebelum majlis melabuhkan tirai, para hadirin dimohon untuk membuka kamera untuk sesi fotografi. Okey, semua dah sedia ya? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, itu sahaja. Sekalung budi penghargaan kepada pihak majlis sama ada terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program kita pada hari ini. Kami mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf seandainya terdapat salah dan silap sepanjang kami menerajui program ini. Sedikit pesanan khidmat masyarakat, amalkan pemakaian pelitup muka dengan betul dan amalkan penjarakan fizikal ketika di tempat awam. Stay at home, stay safe, kita jaga kita. Kepada semua peserta diminta untuk mengisi pautan kehadiran dan isi sijil yang telah disediakan di ruangan chat dan komen. Dengan ini, saya sudahi program hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.